Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'da. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita kuliah kita malam ni masa dia terhad sikit, mungkin sesi soal jawab tak sempat. Jadi saya akan baca hadis sebab hari ni hari sibuk. Pagi temu duga ustaz-ustaz baru yang nak minta tauliah di Perlis ni. Saya dapati ramai benar orang yang berhijrah ke Perlis ni daripada berbagai-bagai negeri yang mempunyai berbagai-bagai sijil pengajian agama. Salah seorang tu sebut, dia kata Perlis ni Darul Ansar. Dia apa, muhajirin. Alhamdulillah ramai. Lepas pada tu habis pukul 1:30 kita ada majlis di sini dengan sekolah agama perempuan. Jadi dah sampai Bukit 3:30. Saya balik sekejap, selesai beberapa kerja pejabat. Lepas tu pergi kayuh basikal. Kayuh tak ada habis, kerana mai kuliah. Lepas kuliah ni tuan-tuan tengok saya pakai baju batik sebab ada dinner dengan tuanku. Lepas pada ni nasib baik ada baju Uzbek ni kempen baju Uzbek. Di Uzbekistan dia pun pakai baju ni, dalam dia pun pakai baju biasa lah. Jadi kita nampak ni, saya pergi, saya beli lah baju ni, dan ada orang Uzbekistan hadiah dia. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. Hadis ni diriwayat oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi, dan banyak lagi sebenarnya meriwayatkannya dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Tirmidzi, dan demikian di kalangan muasirin Al-Albani juga mensahihkan hadis ini. Daripada Ibnu Umar, yakni Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Allah redha dia, Allah redha bapaknya Umar. Qala qultu li Bilalin, aku berkata kepada Bilal, yakni Abdullah bin Umar tanya kepada Bilal bin Rabah. Bilal ni siapa? Muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut senarai muazzin Nabi, Abu Manzurah, Bilal, ramai lagi muazzin Nabi, beberapa orang lagi muazzin Nabi, tapi Bilal ni yang utama lah. Bilal ni yang utama. Bilal bin Rabah, dan kita sebut Al-Habashi. Jika tidak kerana Islam, mungkin Bilal pun tak disebutlah hari ini. Siapa nak kenal Bilal? Seorang hamba. Tapi agama telah mengangkat manusia. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala dan urusannya sangat ajaib. Dia boleh mengangkat sesiapa yang dia kehendaki, walaupun orang tidak mengkehendaki. Orang tak mengkehendaki. Ramai tokoh-tokoh, jika kita lihat seolah-olah dengan cara apa yang orang buat kepada mereka, tak boleh naik lah. Ibnu Taimiyah rahimahullah penjara. Ulama-ulama zaman dia berpakat dengan pemerintah.
buat tuduhan kepada dia macam-macam, buang negeri. Tapi sampai hari ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, walaupun ada orang yang tak suka tu ada, tapi tengoklah kajian di universiti, fatwa dalam perbankan, berbagai-bagai, semuanya menukilkan daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah pendapat dia. Sebelum daripada itu Al-Imam Al-Bukhari macam tu juga. Mungkin tidak disengajakan, tetapi krisis yang berlaku tu sehingga Bukhari ini nak mengajak tak boleh. Duduk di Naisabur tak dibenarkan mengajar. Pergi ke Bukhara, gubernur dia tak benarkan mengajar. Sampai dia suruh gubernur Muhammad bin Khalid Az-Zuhli untuk tulis surat kepadanya, tulis, kata kau tak benarkan aku mengajar supaya aku ada bukti depan Allah bahasanya bukan aku tak mau menyampaikan ilmu. Al-Bukhari mati dalam buangan. Dia nak pergi ke suatu tempat tu dah bergaduh dah, pro dan kon, orang yang pro dan orang yang tak setuju dengan dia. Dia duduk di rumah sahabat dia, dia naik kuda, dia jatuh, kemudian dia meninggal. Penduduk Naisabur sebahagiannya menuduhnya sesat di dalam akidah. Hari ini kita baca hadis rawahul Bukhari. Qala al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari, al-baqa'u lil aslah, kata Arab. Akhirnya yang kekal kepada yang terbaik. Allah ada urusannya dalam kehidupan ini. Allah memberikan apa kepada hamba-hambanya, apa yang dia kehendaki, dan menghalang apa yang dia kehendaki. Siapa yang Allah halang, tak ada siapa yang dapat beri. Siapa yang Allah beri, tak ada siapa yang dapat menghalang. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalang apa yang kau beri, tidak ada pemberi apa yang engkau halang. Sebab itu tawakkal ala Allah, bertawakal kepada Allah. Bilal, Abdullah ibn Umar tanya. Abdullah bin Umar tanya dia. Bilal ni orang hitamnya. Dalam tradisi orang Arab dulu, Bilal ni tak pandang. Atha bin Abi Rabah, hitam dia, hamba. Bila khalifah datang, Sulaiman bin Abdul Malik mari nak tanya dia kata nak urusan negara ke urusan haji, pasal dia Atha yang paling alim dalam masalah haji. Kata haji kena potong. Bagi ramai orang lain nak tanya. Khalifah kumpul anak peranak dia. Dia kata anak peranak dia, aku tak pernah rasa terhina lebih pada hari ini, tapi demikianlah kerana dia berilmu, aku tak ada ilmu. Ilmu Allah mengangkat dengan ilmu darjat sebahagian manusia. Sebab itu suruh anak-anak kita jadi ahli ilmu. Harta boleh cari, tapi oleh kerana orang kita semua fikir, ramai orang fikir yang dikatakan rezeki itu adalah harta, dia lupa bahawa ilmu rezeki, cinta rezeki, kekasih kita, anak-anak kita, isteri kita, suami kita sayang kat kita, rezeki. Ruziqtu hubbuha, kata Nabi, aku direzekikan cintanya, yakni cinta Khadijah, rezeki. Kaifa ra'aita an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi? Bagaimana engkau lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka, membalas mereka ketika mereka memberi salam kepadanya, wa huwa yusalli, sedangkan dia bersalat.
Qala yaqul, kata Abdullah bin Umar, yaqul yakni Bilal kata hakadha. Hakadha yakni basata kaffu, dia buat macam ni tangan dia. Jadi assalamualaikum ya Rasulullah. Dia tak jawab. Dia apa? Buat isyarat dengan tangan dia. Hadis ni menjadikan para ulama berbincang. Iaitulah hukum pertama, hukum bagi salam kepada orang semayang. Masuk-masuk tengok kawan kita duduk salam, assalamualaikum, dia duduk semayang, apa hukum? Kedua, hukum menjawab salam ketika sedang salat. Yang pertama, hukum bagi salam kepada orang yang salat, boleh pun tak? Boleh atau tak? Berdasarkan hadis ni boleh ya? Sebab Nabi tak bantah dia. Nabi kata lain kali orang mayang jangan duk bagi salam. Tak ada riwayat tu. Yang ada riwayat dia pun bagi salam ketika Nabi salat. Di dalam riwayat Bukhari, An-Nasa'i dan selainnya ada riwayat Abdullah bin Mas'ud, di mana Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud kata dia bagi salam kat Nabi semayang, falam yarud alayya salam, Nabi tak jawab salam aku. Hadis Abdullah bin Mas'ud menunjukkan sebelum hadis ni, sebelum datang syariat yang melarang bercakap masa semayang, para sahabat ni bagi salam kat Nabi masa Nabi salat, dan mereka juga apa? Nabi juga jawab. Kalau semayang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, alhamdulillahirabbil alamin. Dulu belum ada larangan. Lepas itu larangan tak boleh bercakap dalam semayang melainkan bacaan-bacaan salat saja. Maka dengan itu, bila Abdullah bin Mas'ud masuk, assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi tak jawab. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, dia kata Nabi tak jawab salam dia. Dalam riwayat ni dia kata Nabi bagi apa? Isyarat, jawab salam dia. Pasal soalan Abdullah bin Umar, dia tanya, kaifa ra'aita an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Macam mana Nabi jawab ketika bagi salam kepadanya sedangkan dia salat? Bilal bagi tahu, Nabi bagi syarat. Abdullah bin Mas'ud kata Nabi tak jawab. Bertentangan tak? Bertentangan tak dia? Wahai ahli-ahli hadis, bertentangan ke tak? Ni kerja ahli usul fiqh. Dia kena bahas hadis-hadis macam ni. Kata para ulama, sebahagian mereka, dia kata dia tak bertentangan. Sebab yang Abdullah bin Mas'ud cerita tu Nabi tak jawab tu, tak jawab cara mulut ni, tak jawab dengan suara, tak kata waalaikumsalam, waalaikumsalam, Nabi tak kata. Yang Bilal ni cerita bukan jawab salam, Bilal kata dia jawab dengan cara isyarat. Hadis Bilal ni, hadis Abdullah bin Umar ni, Bilal ni, hadis ni ialah hadis ketika Nabi di Quba, Masjid Quba, di mana Nabi SAW pergi ke Quba. Bila Nabi sampai di sana, orang Quba tahu, mereka pun masuk tengok Nabi, mereka bagi salam kepada Nabi ketika Nabi sedang salat. Dan Nabi SAW menjawab dengan isyarat.
Hadis ni para ulama menyatakan, majoriti para ulama mengambil hadis ni sebagai bukti orang yang sedang salat boleh menjawab salam dengan cara isyarat. Sebahagian mereka menyatakan bahawasanya Nabi SAW tu macam ni, Nabi bagi buat macam ni. Maksudnya macam nak yang ni ke atas, tapak ni ke bawah, macam nak salam lah. Nabi buat macam ni. Maksudnya dia jawab. Sebahagian riwayat kata dia dengan ada ketika Nabi jawab dengan satu tanda jari. Maka mereka istimbat sama ada dengan begitu ataupun satu orang bagi Assalamualaikum, kita gerak kepala kita, boleh. Ataupun orang bagi Assalamualaikum, dia tengok kita pun kita teruskan salat. Kerana itu cara baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab salam di dalam hadis ini. Ketika salat, tanda kita tahulah dia masuk dalam rumah kita. Mai anak kita masuk dalam rumah kita, kita duduk tengah sembahyang, Assalamualaikum, kita pun tak jawab anak kita buat. Dan hadis ini juga menunjukkan pergerakan yang sedikit tidak membatalkan salat. Ini hadis Bilal. Dan hadis ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita tengok dia baginda lah seorang yang santun. Dia pergi ke Quba, orang Quba bagi salam. Kerana agama ni, bila agama ni asalnya orang bagi ucapan, kita kena balas balik. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, Quran kata. Bila kamu diucapkan dengan satu ucapan tahiyah, greeting, orang bagi satu ucapan selamat pagi, dalam konteks orang Islam, Assalamualaikum, Quran kata fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, jawab yang lebih baik ataupun yang setara dengannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, hak tu yang pertama. Ataupun sekurang-kurangnya Assalamualaikum, waalaikumsalam, sekurang-kurangnya. Tapi kalau dia tak bagi salam, good morning sir, tak boleh. Menyanggahi arahan Quran. Quran kata apa? Jawab, good morning sir, good morning. Taklah ya, morning is good. Tak payah. Dia bagi greeting. Al-Quran arah. Tapi oleh kerana ketika salat kita tak boleh lah nak jawab kerana ada arahan bertentangan, pun begitu Nabi bagi syarat bahwasanya dia respect kepada greeting yang diberikan. That is his religion. That is Islam, religion of peace. Saya sehari kemarin ada saya tak tahu siapa wanita yang dalam viral dalam video tu, ada hantar email kepada saya yang pasal dia pergi slowkan bacaan apa di surau ke apa. Saya tak tahulah apa cerita dia kan. Katanya dia nak jumpa saya, saya suruh marilah. Hari ni dia tak sempat, saya suruh dia orang urus hari lain. Tapi kita dalam isu bacaan-bacaan selain daripada azan yang kuat, telah pun kita keluarkan fatwa di Perlis ni 10 tahun lepas, 12 tahun lepas. Hari ni alhamdulillah lah, banyak fatwa-fatwa Perlis ni hak dulu dia berkata tak boleh lah, dia pun pakai balik kot. Dia apa pun masa. Tuan-tuan, setengah orang ni, pertama dia tak rujuk hadis, yang kedua dia emosi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Nabi i'tikaf di masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qira'ah. Nabi dengar, Nabi i'tikaf di masjid ni,
Kan Nabi dengar ada orang baca kuat bacaan. Fakashafa sitra, Nabi singkap lansir Nabi tu pasal rumah Nabi. Tengok, Nabi kata, ayyuhan nas, ala inna kullakum munajin rabbah, fala yu'dhiyan ba'dukum ba'da, wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Wahai manusia, sebagai riwayat terus, ketahuilah kamu semua, setiap kamu itu bermunajat kepada Tuhannya. Jangan salah seorang daripada kamu ataupun sebahagian daripada kamu menyakiti yang lain. Jangan kamu mengangkat suara di dalam bacaan, mengatasi orang lain, yakni ganggu orang lain. Nabi tak bagi. Padahal semua tu duduk dalam masjid belaka, apa salahnya nak dengar bacaan Quran? Tapi Nabi tak bagi. Kerana ada orang dia nak baca sendiri. Melainkanlah waktu semayang, kita duduk, kita baca Quran kuat, member kita sebelah nak baca tak boleh. Nabi tak bagi. Al-Imam Ibnul Jauzi tulis kitab lama. Ibnul Jauzi tulis. Ibnul Jauzi sebut dalam kitab dia Talbisul Iblis, tipu daya iblis. Talbis ni dia izharul batil fi suratil haq, menzahirkan yang batil dalam gambaran yang benar, tu talbis. Kata Ibnu Jauzi, antara tipu daya iblis ni orang-orang yang menguatkan bacaan-bacaan pada waktu subuh. Masa itulah di menara-menara azan, sehingga mengganggu orang tidur dan mengganggu orang yang nak bertahajud. Kata Imam Ibn Jauzi, itu minal munkarat, termasuk dalam perkara-perkara mungkar. Ibn Jauzi kemudian dinukilkan oleh para ulama daripada Ibn Jauzi dalam Talbis Iblis. Ibn Jauzi kata ini mungkar. Kita, tuan-tuan mungkin ada pengalaman rumah tepi masjid, orang pukul 5 bangun nak salat tahajud pukul 4, dia pasang speaker masjid tu punya kuat, orang nak baca ni di rumah dia ni tak boleh nak baca. Satu hal. Ataupun mungkin orang tu ada anak kecil, baru sudah bersalin, anak kecil, terkejut budak dengan suara speaker ni. Ataupun ada orang yang dia tak wajib mari masjid, orang haid ataupun orang sakit yang tak datang, tidur di rumah dia, dia semayang ke atas katil dia, terganggu tidurnya. Nanti masuk subuh dia semayang lah, subuh nak masuk lagi sejam dia pasang. Itu semua, kata Ibnu Jauzi, perbuatan pada zaman dulu tak ada mikrofon, tak ada pembesar suara, tapi menara tu ganggu orang. Kata Ibnu Jauzi, minal munkarat, termasuk dalam perkara-perkara mungkar. Kerana ganggu orang. Azan tak apalah, azan memang disyariatkan supaya orang main masjid. Hatta negeri seperti Arab Saudi, 100% Muslim. Al-Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin, bila dia syarah hadis yang saya sebut tadi dalam Riyadhus Salihin, dia kata ini antara perkara-perkara salah di sisi agama yang mereka lakukan, iaitu menguatkan, buka speaker bagi kuat, ganggu orang yang bukan duduk dalam masjid. Ganggu. Setengah orang dia kata, kalau dah seorang baca Quran pun tak boleh dengar, iblis lah tu. Cuba kita pi kat dia jalan, kita baca Quran kat telinga dia. Main-main dia jalan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dekat-dekat telinga dia, nak dengar. Kalau dia kata, apa hang nak baca telinga aku? Kalau contoh hang iblis yang tak mau dengar.
Bukan semua keadaan manusia mesti dengar Quran. Ada masa manusia nak kerja, ada masa manusia nak tidur. Agama pun mensyariatkan solat ada waktu-waktunya. Dia kata tak, Quran satu benda yang baik. Orang yang tak suka dengar tu orang ada masalah hati. Orang macam tu kita pergi jumpa dia, kita minta dompet ke dia, kita ambil duit dalam dompet dia, kita pergi bubuh dalam tabung masjid. Bagi habis. Dia tanya, apa duit aku bubuh tabung masjid? Sedekah benda yang baik. Apa hang sedekah duit aku sampai habis? Dia kata, tak apalah, sedekah benda yang baik. Takkan hang tak suka sedekah kot. Baru dia tahu, lah, aku ada duit tu nak guna benda lain lagi. Tak apa, kata sedekah baik. Maksudnya ada sedekah yang wajib, iaitu zakat yang wajib. Ada yang sunat, ada pilihan orang nak bagi tu pun tak. Kalau kita rampas duit dia bubuh pun dia tak bagi. Demikianlah juga dalam mendengar ayat Quran. Kita tak boleh paksa orang setiap masa. Sebab tu kita di Perlis ni kita kata azan saja. Sebab apa? Ini yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Agama ini harmoni sifatnya. Masa orang, hatta Nabi orang duduk dalam masjid pun Nabi tak bagi angkat. Ada orang kadang-kadang dia tak faham hal-hal yang seperti ini. Dia cakap tu, saya bukan kata sokong siapa-siapa. Kalau orang tu pergi tutup azan, kita marahlah. Tapi kalau selain daripada azan, seseorang tidak ada alasan untuk pergi kuat. Setengah tempat pasang ceramah. Bukan semua orang suka dengar penceramah, bukan semua orang suka dengar ceramah saya. Bukan semua orang suka dengar juga ceramah ustaz lain. Sebahagian tu ceramah parti, bubuh. Dia tahu rumah sebelah tu parti lain, dia pergi sakit hati. Rumah sebelah kata, apa saya yang pasang ceramah tu? Orang yang tak suka dengar ceramah ni setan ni, dia kata. Boleh macam tu. Sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, agama ini berpada-pada dia, mengikut peraturan dia. Kita pun kalau orang mai, dia kata tu bagus orang dengar. Kalau bagus, beli alat tu bubuh ayat Quran di telinga kita, kerana itu pilihan kita. Kita dengar. Orang lain mungkin belum mau dengar, bukan dia tak suka, mungkin dia dengar belah malam, mungkin dia baca masa lain, mungkin dia pensyarah universiti, dia ada kerja nak buat, dia tak boleh kuat, mungkin anak dia tidur, mungkin dia sakit. Orang yang rumah dia jauh pada masjid, mungkin dia tak rasa lah, tapi bila dekat tahu. Sebab itu kadang-kadang pergi pasar, dia nak jual dia nak jual CD dulu. Orang tak jual CD lah, dia jual lah dia, tapi dia pasang kuat. Orang lain nak bersembang, orang nak bercakap di pasar tu. Al-Imam Ibnul Jauzi dia kata azan ni mulia, tapi oleh kerana setengah orang dia campur dengan azan ni macam-macam, menyebabkan azan jadi tidak ditakzimkan. Orang bukan lemah ke azan tu, lemah hak dia selit bersama dengan azan tu. Macam itulah juga ayat Quran tu mulia, tapi orang nak makan kuat, pasang di kedai, maka ganggu orang. Dia kata ayat Quran bagus, bagus yang dengar lah, tak apalah. Bukan orang lain kata tak bagus. Cuba kita tangkap dia pula, kita bubuh ayat Quran telinga dia 24 jam. Dia kata 24 jam tak boleh lah. Dia pun tak mau juga. Demikian orang lain ada urusan. Sebab tu hati-hati dalam hal yang seperti ini. Sebagian kita bukan sokong sesiapa, tapi ini boleh kita daripada dulu beritahu. Kemudian diikuti, saya ingat Pulau Pinang buat keluar yang sama, bahawasanya bukan tak boleh azan. Azan okey. Lain pada azan, nak kuatkan sampai jiran sebelah rumah, jiran sebelah masjid terganggu, ataupun bukan non-Muslim. Dia kata bagilah mereka dengar ayat Quran, baru iman masuk sikit. Kata dia bukan begitu. Manusia dengar dengan pilihan. Hang hak dengar tiap hari pun duk penin. Dia kena dengar dengan faham dan dengan pilihan. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini yang kita baca ni memberikan makna kepada apa yang disebut di dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga sebab dia tadi ialah tentang Nabi solat Nabi pergi ke Quba.
Sebab tu bila kita pergi ke Madinah tu, walaupun tak termasuk dalam syarat umrah tu mesti pergi ke Quba, tapi kita pergilah. Kerana la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqa an taquma fi. Masjid yang diasaskan di atas takwa yang paling layak untuk kita untuk kamu solat berdiri padanya, Masjid Quba. Ni dah Saudi pun tutup, banyak negara tutup, dan insya-Allah sedang dibuka. Cuma kita doakan keselamatan. Saya ni duduk dalam jawatan kuasa darurat tu, syarat tiap bulan. Cumanya banyak perbincangan lah. Sebahagian daripada perbincangan itu nampaknya WHO ni untuk kali ni dia macam tak dapat membuat satu jangkaan bilakah kemungkinan besar pandemik ini berakhir. Bagi yang sebelum ini, pandemik yang sebelum ini, dia macam boleh jangka melalui trend tu, dia boleh jangka kok mana. Tapi untuk kali ini dia macam hanging, dia tak boleh nak jangka. Dan kemudian wabak ni juga dia macam dah bermutasi sendiri, berubah sendiri. Bukan dia macam pandai nak menguatkan diri dah. Dulu kita dengar hak seluruh dunia ni mari daripada negara China, Wuhan. Sekarang ni yang Wuhan tu dia tak ada dah dalam negara kita ni. Hak ada ni hak jenis sama dengan Siva Gangga. Hak hari itunya. Bukan wabak nasi kandar, tapi dia memang wabak ni lah, dia telah berlaku perubahan dia. Dan sekarang ni ramai kita dah ada orang dah mula seluruh dunia ambil vaksin ni. Dan kita perlu ambil vaksin. Cumanya yang merisaukan ialah yang mari hak jenis hak ketiga ni, hak mari daripada Afrika ni, dibimbangi takut vaksin yang ada tu tidak dapat untuk melindungi daripada jenis hak baru ni. Macam kita cucuk hak ni, dia main hak lain pula. Dan ini adalah hal yang berlaku dalam dunia ni. Dan ini semua kita mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selamat. Tuan-tuan tengok, lagi berapa minggu kita nak puasa? Berapa minggu? Lebih kurang 2 minggu lagi. Saya sebut pun tak apa, tak sebut pun tak apa, tak salah kan. 13 bulan kita puasa lah kan. Okey. Rasa-rasa macam baru je kami pejabat mufti keluar dari panduan puasa tahun lepas. Baru je buat keluar khutbah di rumah hari tu. Puasa pula dah. Satgi tak dan nak puasa 2-3, dak main nak raya pula dah. Membenarkan apa yang Nabi SAW beritahu tentang apa? Tanda kiamat. Apa dah? Wa yataqarrabu zaman, dan masa menjadi dekat. Orang tua-tua hak duk kata lah, aku baru 59, 60 dah. Masa begitu pantas. Dan kita sedang menyaksikan kepantasan masa yang tidak disaksikan oleh generasi yang sebelum daripada kita. Wallahu ta'ala alam. Masuk waktu lah? Belum lagi ya. Saya ambil satu soalan. Ada soalan?
Kalau tak ada soalan, senanglah hidup ni. Tuan-tuan ramai-ramai ni tak ada soalan, habis dah mengaji. Okey, kalau tak ada soalan, insya-Allah kita tutup dulu majlis. Saya tengok di sini dah masuk. Kerana hari ni kita tak boleh panjangkan selepas daripada solat. Malam ni pun ikut-ikut ada satu ceramah lagi ya? Dr. Kamilin kan? Dr. Kamilin di Perlis ni, alhamdulillah Allah punya kurniaan pada kita ni. Dikala tempat-tempat lain tu macam payah sikit nak ceramah, nak kuliah, alhamdulillah Allah buka Perlis ni, orang boleh duduk main mengaji, boleh kuliah, boleh ceramah. Dulu masa kita tutup awal masjid tu, mereka kata teruk dah negeri tu, masjid pun mereka tutup. Orang jadi mufti buka masjid, dia jadi mufti tutup masjid. Masa tu tutup masjid Jumaat. Tapi alhamdulillah dengan berkat doa tuan-tuan semua dan izin Allah dan rahmatnya, negeri ini sentiasa alhamdulillah berkembang. Perkembangan ilmu, ramai saya tengok orang-orang ustaz-ustaz yang ada sijil yang baik-baik pindah mai duduk di Perlis ni. Tuan-tuan pun, anak-anak tuan-tuan hantar pergi Kuwait. Kita ada pensyarah daripada orang Arab, daripada macam-macam, kita bawa mai seluruh dunia ni. Semua good brain kita bawa duduk, kita cuba bawa duduk di Kuwait. Anak-anak orang Perlis ni kalau mengaji di Kuwait free semua, insya-Allah. Beasiswa kita bagi, yuran free, apa, duit belanja harian pun kita bagi juga. Bukan saja orang Perlis, luar Perlis pun kita bagi. Hak dengar-dengar ni, siapa yang ada anak-anak dia, hantar. Kita baru je buka banyak fakulti, termasuk yang baru ni Fakulti Al-Quran dan Sunnah. Hantar. Bulan 9 ni mula yang baru. Yang mana tua-tua rasa nak mengaji pun mai mengaji. Dulu kot tak ada mengaji universiti, kita bagi mengaji. Saleh bin Kaisan tua dah, boleh mengaji lagi. Boleh. Jadi sebab tu kita ramai tokoh-tokoh agama yang terkenal bagi tahu saya dan sebahagian dalam perancangan nak pindah duduk di Perlis. Alhamdulillah, saya nak, kita akan cuba supaya banyak good brain mai duduk di tempat kita. Tak ada alasan dah orang Perlis ni tak mau mengaji malam-malam. Saya duk kira ustaz hak kita lulus tadi ni, hak ada sijil-sijil tinggi-tinggi mai daripada seluruh negara ni, campur 20 orang lebih. Kan? Tokoh ni kalau seorang pun tak ada kepung lah. Zaman-zaman dulu kita pun bukanlah tak ada lah tokoh apa. Zaman-zaman dulu tak ramai. Jenuh saya seorang dua lagi ustaz ceramah, kena ban muka tu je lah. Kan? Tapi sekarang Masya Allah, orang Malaysia pun tambah faham. Dulu lain saja, makanan Jepun selalu lah, ada lagi lah makanan Jepun tu, dia kata wasabi ke apa. Tapi ramai orang faham hal kata tu, mereka pun tak boleh buktikan. Macam saya kata, orang yang kata kat Perlis ni mereka kata qunut haram masuk neraka, dia hanya boleh kata saja, tapi dia tak boleh buktikan. Dia tak boleh buktikan dengan tulisan, dia tak boleh buktikan dengan ceramah. Dia kata macam mana hang dengar benda tu? Depa kata, Perlis kata. Depa siapa? Depa kata. Depa siapa? Depa lah. Dia tak ada. Tokoh di Perlis sendiri dia takkan jumpa. Takkan. Di Perlis tu depa tak bagi. Kalau depa kata zikir lepas mayang masuk neraka, dia tak boleh jumpa. Kerana itu semua fitnah yang tak ada. Siapa kata? Ustaz dia kata. Ustaz dia kata, dia percaya, dia ambil. Dia seperti ustaz dia. Tapi alhamdulillah
masa demi masa manusia bertambah faham dan keadaan insya-Allah bertambah baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.